Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duat. So, bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya kamu tak terlepas video yang terbaru yang Cikgu upload selepas ini. Okey, so untuk hari ini Cikgu ingin kongsikan sains tingkatan 1.6 langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Okey, langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Kaedah saintifik ialah kaedah sistematik yang digunakan bagi menyelesaikan masalah dalam sains. So, saintis dia guna kaedah ni. Kaedah ini mempunyai beberapa langkah penting bagi membolehkan sesuatu permasalahan itu diselesaikan atau dijelaskan dengan kaedah yang betul. Okey, kaedah saintifik. Yang pertama, mengenal pasti masalah. Ingat tu, mengenal pasti masalah. Yang kedua, membina hipotesis. Okey, yang kedua hipotesis. Yang ketiga, mengawal pemboleh ubah. Yang keempat, merancang eksperimen. Yang kelima, menjalankan eksperimen. Yang keenam, mengumpul data. Yang ketujuh, menganalisis dan mentafsirkan data. Okey, yang ke-8 membuat kesimpulan. Yang ke-9 menulis laporan. Okey, so ini adalah kaedah-kaedah saintifik. So ikut step, step by step. Yang ni tak boleh kesimpulan dululah, tak boleh. So memang ikut turutan dah ni. Okey. Kita pergi satu per satu. Yang pertama tadi, kaedah saintifik adalah mengenal pasti masalah. So, mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan penyiasatan saintifik. Okey, sebagai contoh gambar ni. Alamak, air tertumpah. Bagaimanakah cara untuk saya menyerap air ini dengan cepat? Okey. So, bila ada masalah, otak kita berfikir terus. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Nak lap dengan span ke, nak lap dengan kain ke, contoh. Okey. Itu yang pertama, mengenal pasti masalah. Yang kedua, membina hipotesis. Kita perlu membina satu hipotesis sebagai penerangan awal pemerhatian atau fenomena yang sedang dikaji. Hipotesis ini perlulah diuji. Okey, so sebagai contoh tadi, tuala kain menyerap air yang lebih banyak berbanding kertas tisu. Okey. So, dia bagi solution. Okey, macam ni. Ada tuala kain menyerap air yang lebih banyak berbanding kertas tisu. So, yang ni dianggap adalah hipotesis. Okey. Yang ketiga, mengawal pemboleh ubah. Okey, kita dah mengenal pasti masalah. Okey, membina hipotesis. Yang ketiga, mengawal pemboleh ubah. So, kena pasti 3 jenis pemboleh ubah yang terbabit. Ingat, dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalarkan. So, ada 3 ni je pemboleh ubah. Dimanipulasikan apa dia? Yang kita ubah. Bergerak balas, hasil ataupun kesan yang kita nak tengok. Okey, yang dimalarkan yang tetap ataupun sama. Okey, so 3 pemboleh ubah. Seterusnya, kaedah untuk merancang eksperimen. Okey, dah kita buat pemboleh ubah, kita rancang eksperimen. Kita perlu merancang reka bentuk eksperimen terlebih dahulu dengan betul. Kita juga perlu memilih bahan-bahan dan radah yang sesuai untuk eksperimen. Okey, selepas rancang, kita buat apa pula? Kita jalankan eksperimen. Okey, semasa menjalankan eksperimen, langkah berjaga-jaga mesti diamalkan pada setiap masa untuk mendapatkan data yang lebih tepat. Langkah keselamatan pula perlu untuk menghindari kemalangan. Okey.
So, semasa nak jalankan eksperimen tu, kita berhati-hati, berjaga-jaga. Okey, takut ada kemalangan dan sebagainya. Okey, seterusnya, proses mengumpul data. Pengumpulan data dilakukan secara berhati-hati dengan menggunakan alat yang sesuai. Dengan mengambil kira sebarang ralat rawak atau sistematik yang mungkin berlaku. Pastikan ukuran diulang sekurang-kurangnya 3 kali untuk mendapatkan nilai yang lebih tepat dan jitu. Gunakan jadual untuk merekod data. So, tengok dialog dia. Kita perlu ulang 3 kali untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat. Okey, ni contoh. Mengumpul data. Seterusnya, dah kumpul data semua ni, menganalisis dan mentafsirkan data. Analisis perlu disertakan dengan bentuk komunikasi yang berkesan seperti graf dan jadual. Membantu kita untuk mentafsirkan data dengan lebih mudah. So, sebagai contoh ni, dia guna tadi kertas tisu. Okey, guna kain. So, kertas tisu berapa? Sentimeter padu, lebih kurang 12. So, yang ni lebih kurang 22. So, kain lebih banyak lagi jumlah air yang diserap. So, kita boleh tafsir macam tu. Tengok graf pun kita dah tahu dah. Membuat kesimpulan. Okey. Membuat kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis eksperimen sama ada hipotesis diterima atau ditolak. Jika ditolak, kita perlu membuat hipotesis baru dan melakukan eksperimen semula. So, dia ulang-ulang sampailah hipotesis diterima. Okay, last sekali, menulis laporan. Ketika menulis laporan, semua data dan maklumat yang penting perlu disertakan. Ini contoh. Masalah, hipotesis, tujuan, pemboleh ubah, bahan dan radas, prosedur, pemerhatian, analisis dan tafsiran data, kesimpulan. So, laporan yang lengkap mesti ada semua ni. Okay. So, pelajar-pelajar kena ingatlah. Step by step ni. So, kita pergi sikit lagi. 1.7 sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik. Okey. Sikap saintifik yang perlu diamalkan. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Itu adalah salah satu sikap saintifik. Sifat ingin tahu. Macam mana jadi ya? Contoh. Jujur dan tepat dalam rekod dan mengesahkan data. Bertanggungjawab terhadap keselamatan diri dan rakan serta alam sekitar. Bertanggungjawab terhadap keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Sekali lagi. Dia ulang balik. Okey. Nilai-nilai murni. Menyedari bahawa pengetahuan sains merupakan satu cara untuk memahami alam, menghargai dan mengamalkan cara hidup bersih dan sihat, menghargai keseimbangan dalam alam semula jadi, berhemah tinggi dan hormat, menghormati, mensyukuri nikmat alam semula jadi, kurniaan Tuhan. So, semua ni adalah nilai murni. Wallahualam. So, setakat itu saja perkongsian cikgu. So, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah sehingga berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.